Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang ke-13 Ramadan, hari Selasa. Dan kita bertemu sekali lagi dalam segmen kuliah sebelum zuhur untuk manfaatkan penjimatan masa yang kita dapat sepanjang Ramadan, sebab kita tak makan, kita tak ronda-ronda. Jadi gunakanlah masa itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya 20 minit bersama kuliah sebelum zuhur. Dan untuk kuliah hari ini, apakah tajuk kita? Saya dah umumkan semalam. Tajuk kita adalah apa dia? Okay. Helmet pun pusaka ke? Okey, tak apa, kita akan kupas. Betul ke helmet pun boleh jadi pusaka? Bukan helmet saja, macam-macam pun boleh dikirakan sebagai pusaka. Thermomix ke, iPhone ke, semua boleh jadi pusaka. Okey, sebelum kita masuk ke topik kita, seperti biasa, kita ada pantun harian. Okey, pantun ini, pantun untuk Ramadan yang ke-13. Hasil mufakat waris bersama, mudah tercapai dibantu moderator. Mula dengan nasihat percuma, hati terbuka bertindaklah segera. Jadi inilah sebenarnya proses yang kita perlu lalui. Antara perkara yang sangat penting, terutama sekali dalam pengurusan pusaka, adalah untuk mencapai muafakat. Waris-waris semua capai muafakat. Siapa nak jadi pemohon, siapa nak jadi pentadbir, siapa yang tolong bayarkan dulu, lepas tu harta ni siapa dapat, harta ni siapa dapat, sebagainya. Itu muafakat. Semua waris-waris perlu muafakat. Dan menurut pengalaman kami, pemufakat itu mudah tercapai sekiranya ada moderator. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada isu pusaka, cepat-cepat dapatkan khidmat runding percuma. Lepas tu kami di Jemaah Pusaka menyediakan moderator yang boleh menjadi pengantara. Bukan saja moderator, tapi kita beri penerangan dulu. Dah kasih penerangan, semua waris dah faham, lepas baru kita bincang untuk pemufakatan yang terbaik. Sebab moderator ni bukannya memihak kepada siapa yang melantik. Moderator itu berpihak kepada arwah yang dah pergi, memastikan semuanya cantik. Tidak siapa yang teranainya, tidak ada siapa yang termakan harta batil dan berdosa. Jadi sangat penting dapatkan moderator. Okey. Anggap kedua, mudah mula dengan nasihat percuma. Memang pusaka mempunyai menawarkan khidmat runding permulaan percuma, baik untuk urus pusaka ataupun untuk perancangan pewarisan. Hati terbuka bertindaklah segera. Jadi penting bila kita dah dengar tu, dah faham, kita tahu benda tu penting, dan sebenarnya boleh mampu pun, hati dah terbuka dan cepat-cepatlah bertindak. Sebab kita tak tahu bila kita dipanggil. Jadi kalau kita sebagai pemilik harta, kita tahu kita perlu buat segera. Begitu juga kalau kita sebenarnya sebagai seorang waris, ada pusaka mak ayah kita yang belum selesai, begitu juga bertindak segera. Takut kita lambat-lambatkan, kita pergi dulu. Padahal asal usulnya urusan pusaka cantik, kita antara kita ada beradik. Lepas tu bila kita pergi dulu, dah hak kita dah perlu diputuskan oleh waris-waris kita. Kena waris kita rumit. Kena nak kita berpoligami, ada 4 isteri, dah tak pasal-pasal adik-beradik kita kena deal dengan 4 isteri kita. Kita masih hidup pun tak dapat deal, macam mana mereka nak deal dengan mereka? Fikir-fikirkan. Terbuka hati, faham, tahu bendanya penting dan perlu, bertindak segera. Okey, itu pantun kita, pantun hari ke-13. Okey. Now, topik kita, helmet pun pusaka. Sebenarnya saya gunakan helmet saja untuk trigger interest. Pada dasarnya, apabila seorang itu meninggal dunia, dia meninggalkan pusaka dalam bentuk 4 kategori. Okey. Satu dinamakan harta ta'alih. Contohnya geran tanah, geran rumah, apartmen, sebagainya yang ada geran. Okey. Dan berdaftar. Dan dia tak boleh alih-alih. Itu namanya harta ta'alih. Tak kisahlah masih dalam pinjaman ke ataupun, yang penting nama dia.
Jadi bila dia meninggal, itu dinamakan harta tak alih milik si mati. Keduanya, harta alih. Harta alih yang bergeran. Contoh, akaun bank, akaun pelaburan, unit trust, ASB, tabung haji, KWSP, takaful hayat, semua adalah dinamakan dari kereta. Dan kereta juga adalah harta alih. Dan semua harta alih ini ialah dalam kategori yang mempunyai dokumen pemilikan. Ada dia pendaftarannya. Dan perlu kedua-dua tadi, yang harta tak alih dan alih yang ada geran tadi, kalau nak dicairkan, perlulah dimasukkan ke dalam permohonan pusaka. Kalau tidak, ada beku dan kekal nama arwah. Kecuali harta-harta alih yang membenarkan penama. Contohnya, tabung haji berpenama, KWSP berpenama, ataupun takaful hayat berpenama. Hanya ini saja yang boleh dikeluarkan tanpa melalui proses urus pusaka. Tetapi kalau keluar pun, ianya bukan milik yang si penerima tadi. Dia hanya pentadbir, perlu diuruskan ikut hukum syarak. Okey. Apa lagi dua kategori? Yang kategori ketiga apa dinamakan harta tidak bergeran. Okey. Contohnya, arwah meninggal, dia ada banyak harta yang tak adalah ada geran ke apa kan. Contohnya helmet, dia beli, orang tahu dia punya. Dia ada 10 ekor lembu, orang tahu dia punya. Dia ada iPhone, orang tahu dia punya. Okey. Dia ada emas, orang tahu emas tu dia punya. Dia ada koleksi duit-duit purba ataupun antik, lukisan-lukisan mahal. Jadi benda-benda ini biasanya tidak terdaftar di mana-mana, tapi orang tahu itulah milik dia. Jadi apabila si pemilik ni meninggal dunia, dia tetap berstatus pusaka. Bila berstatus pusaka, maka pengagihan pewarisan harta tersebut perlu mendapat persetujuan waris. Selalunya orang yang nak mati ni tak sebut ni helmet ni aku nak bagi kat kau, iPhone ni nak bagi, tak ada. Dia tak ingat. Kalau dia buat wasiat pun ataupun buat hibah pun hanyalah benda-benda yang nampak besar. Tapi benda-benda kecil ni pun perlu zahirkan. Itu sebabnya macam dalam bantuan tadi, fungsi moderator. Jadi kalau adanya moderator, dia akan ungkit. Okey. By the way, dia akan tanyalah, arwah ni ada tak harta-harta yang agak mahal lah? Contohnya, ada tak Thermomix? Ni yang dalam almari, pinggan mangkuk ni, Corel ke Visionware ke apa ke, siapa punya? Arwah ada tak iPhone, ada tak iPad dan sebagainya? Ada tak emas dan sebagainya, ataupun antik, lukisan yang besar ni siapa punya? Sofa ni siapa punya? Sebab apa? Kalau itu memang sah milik arwah, waris tidak boleh pandai-pandai ambil rembat bawa balik rumah. Okey, kalau takut-takut ada waris-waris lain mempersoalkan, kenapa kak cik yang bawa Thermomix ni? Dahlah aku yang bayar deposit. Lepas tu mak bayar penuh, tapi bila mak meninggal, dia bawa balik. Ni yang Korea dalam almari ni, siapa bawa balik? Kenapa kak Lang bawa balik? Ya. Jadi benda-benda ni apabila kita menguruskan harta-harta tak ada geran ni, dia memerlukan satu akad lepas ataupun akad bincang, akad pembahagian di kalangan waris-waris, ya. Dan kenapa mesti akad? Supaya ia jelas. Kalau tidak, masing-masing implied but not stated. Cakap putihnya. Macam, aku rasa dia orang bagi. Kita sendiri-sendiri buat andaian. Tak boleh. Ya. Sebab dalam Islam sangat penting, kalau apa-apa urus niaga ataupun pertukaran milik sesuatu, perlu dibuat dengan akad. Ni saya beli, ni saya jual. Ni saya lepaskan kepada adik saya. Jadi itulah tugas moderator, supaya benda-benda yang berharga yang ditinggalkan oleh arwah tidak diambil begitu saja oleh salah seorang waris, dan dalam masa sama adalah waris-waris yang tidak meredainya. Dan itu juga akan menjadi punca sama ada terasa hati, perbalahan, perpecahan ukhuwah, persaudaraan, dan dia juga akan melibatkan dosa. Okey. Biasanya apabila saya jadi moderator, saya akan
tanyakan harta-harta yang nampak besar dan untuk berbincang. Saya kata macam ni lah, jangan gaduh-gaduh nak ikut faraid kira timbang kati ke sebagainya, tidak. Ini adalah harta-harta atas titip peluk arwah. Boleh tak kita dengan balapan, okey, yang ini 4 biji apa tu pinggan mangkuk ni kakak ni, yang ini kau aku ambil, okey, iPhone tak apa adik ambil. Motor ada kan, helmet ni kau yang bawa motor kau ambil. Jadi jangan cerita sangat tentang nilai, tapi kita dah melafazkan persetujuan siapa dapat. Sebab bila kita dah lafaz akad, tahun depan, raya tahun depan tak ada orang mengungkit-ungkit. Itu penting. Itu ialah antara tugas moderator untuk memastikan harta-harta ini dipersetujui pembahagiannya. Bukan saja dipersetujui, tapi dibuat dengan penzahiran akad. Itu penting supaya yang jelas. Ini banyak orang kita ni banyak buat benda sebab dia malas nak rumit-rumit. Buat tapi tidak ada akad yang jelas. Yang saya pernah cerita dahulu, terutama sekali apabila melibatkan penukaran milik benda yang bergeran. Contoh, ayah tukar nama tanah yang dia ada kepada salah seorang anak dia. Okey. Walaupun ada perjanjian ni, tapi tidak dizahirkan dengan jelas. Tak ada saksi. Contohnya, yang Bang Long ni, dia kecek apa ayah ni nak pinjam geran tanah sebab dia nak buat bisnes, nak buat cagaran loan. Jadi, ayah ni pun pergilah nak tolong anak. Tukar nama atas nama Bang Long ni. Tetapi kat ni pinjam ya. Tapi dalam geran dah nama dia. Tak ada pun mengatakan pinjam. Sebab hanyalah ucapan lisan perjanjian antara mereka berdua. Adik-beradik lain pun tak tahu. Yang itu pinjam. Kalau pinjam, kalau contohnya ayah ni meninggal, still pusaka arwah dan si Alung tadi kena pulangkan balik sebagai pusaka kepada adik-beradik lain mengikut faraid. Itu kalau pinjam. Tapi selalu kadang orang buat macam tu tak ada jelas akadnya. Tak ada, kadang-kadang tak ada dokumentasi pun. Pada dasar undang-undangnya memang nama itu nama anaknya dah. Itu dah jadi macam perpindahan. Begitu juga kalau contohnya dia cadang memang nak tahu rumah pusaka ni, nak tahu nama semua 4 orang anak dia, tapi tak boleh. Jadi orang tu nasihat, tak apa cik, letak seorang nama, lepas tu biarlah dia jaga amanah. Okey, pun buat. Padahal sepatutnya dibuat dengan ada surat trust deed menyatakan yang seorang anak ni memang nama dalam geran nama dia, tetapi dia memegang amanah secara equal ataupun sama rata dengan adik-beradiknya. Ada dokumennya, jadi orang semua tahu. Jadi kalaulah contohnya yang si pemegang amanah tadi meninggal dunia, waris dia tak boleh claim ke semua tanah itu sebagai pusaka dia, sebab dia hanya pemegang amanah. So itu akad kedua. Begitu juga kalau contohnya dia jual pada anak dia, kenalah jelaskan. Ada dia SMP dia. Ni saya abang jual kat kau ni. Okey. Kenapa ada SMP? Sebab orang tahulah berapa harga jualan dia, apa term dia, ansuran ke sebagainya. Saya ada tengok kes, kata arwah dah meninggal, tapi yang si anak kata, mak dah jual kat aku tu. Tapi dia baru bayar 1,000. Ansuran lain belum bayar. Tapi dia kata, semua adik-beradik kata mak dah jual kat dia. Takkanlah rumah ataupun tanah yang bernilai 400,000 tu hanya boleh dijual pada anak dengan harga 1,000. Mak dia mungkin tak jual dengan harga 1,000. Jadi kena jelas ya. Kalau perpindahan harta milik itu dibuat atas dasar pinjam, perlulah ada dokumentasi yang menyatakan apa terma-terma pembelian, terma-terma pembeliannya. Okey. Dan akad keempat ialah hadiah, hibah. Kalau betul-betul bagi, contoh dia pergi pejabat tanah, dia tukar nama anak dia, memang dia nak bagi, memang kau punya dah ni. Ini ayah buat sewa, tapi kau punya lah. Kita pergi pejabat tanah tukar. Jadi bila dah itu hibah, maka tak ada isu lah. Kalau ayah meninggal pun jangan adik-beradik kata ini harta pusaka. Sebab memang masa hidupnya dia bagi. Jangan pertikaikan sebab memang dia nak bagi. Hak dia sebagai pemilik harta. Jadi ada 4 jenis akad yang berbeza kalau ada dalam pertukaran hak milik sesuatu harta. Terutama sekali harta yang bergeran, iaitu sama ada akad pinjam, akad pemegang amanah, akad jual beli dan akad
hibah hadiah. Jadi itu penting sebab kadang inilah yang akan menjadi isu berpanjangan antara waris-waris. Selalunya waris-waris ini adalah adik-beradik. Bila isu berpanjangan macam tu menyebabkan satu keluarga yang dulunya mesra dan aman dan gembira, sebabkan isu-isu ini, isu kecil yang menyebabkan terasa hati dan struktur keluarga ukhuwah tu tambah longgar, dan ada sampai tak bercakap pun ada, sampai bergaduh pun ada, sampai bertekak pun ada, sampai bertumbuk-tumbuk pun ada. Okey, jadi inilah saya hanya gunakan helmet ini sebagai satu simbol saja, yang mana apa yang saya nak sampaikan adalah harta yang tidak ada geran pun kalau ia bernilai tinggi perlulah dilafazkan akad pembahagiannya yang dipersetujui oleh semua. Okey. Dan untuk melafazkan akad-akad atau pembahagian harta-harta tak bergeran ni, dia lebih mudah tercapai sekiranya dia diuruskan oleh seorang moderator yang berpengalaman. Okey, nasihat saya sama je. Apabila kita adalah waris kepada pusaka, tak kisahlah waris ada 7, kita salah seorang keduanya. Okey, dapatkan khidmat, okey, ataupun mulakan dengan kaedah fast track pusaka yang selalu diamalkan oleh Imam Pusaka. Ada 5 perkara, iaitu sangat penting kita dapatkan khidmat nasihat percuma, pemulaan percuma. Lepas tu kita dapatkan fakta asal dia, siapa waris, apa harta, apa hutang, apa asal. Lepas tu ada sesi penerangan dan pemufakatan untuk waris-waris. Dan kemudian mesti hantar permohonan, jangan lewatkan hantar permohonan. Dan sebelum dapat tarikh bicara, capailah mufakat, siapa dapat, siapa bayar dan sebagainya, supaya bila sampai ke tarikh bicara tidak ada isu, terus selesai dengan baik. Okey, jadi apa yang saya sangat-sangat harapkan dengan pendengar ini, tuan-tuan nampak pentingnya tahu. Dan kalau untuk tahu ataupun kita ada masalah atau pembahasan atau sesuatu, langkah pertama adalah dengan menjadi ahli My Pusaka Online, iaitu satu komuniti digital berkaitan dengan ilmu dan solusi pewarisan. Percuma, semua orang boleh daftar. Bila daftar saja dapat 7 manfaat utama, iaitu dapat aplikasi Faraid dalam handphone kita, dapat aplikasi untuk mendraft dokumen pewarisan, lantik wasi, buat wasiat dan sebagainya. Ada aplikasi untuk mohon urus pusaka kalau ada ahli keluarga kita meninggal dunia, ada panduan, ada checklist, dan ada gerbang ilmu, ada nota digital, ada video untuk kita lebih memahami setiap topik. Ada banyak topik yang kita ada. Saluran mudah untuk khidmat nasihat. Kalau kita ada pertanyaan, just tanya kepada unit khidmat nasihat My Pusaka. Dan kalau kita berminat untuk menyebarkan maklumat ni, kita tahu kita dapat manfaat, kita sediakan laman web atas nama tuan-tuan dan puan dan boleh sebarkan. Dan apabila mereka dapat, orang di luar sana dapat laman web tuan-tuan dan puan dan mereka mendaftar, dia jadi direct referral lah kepada tuan-tuan dan puan. Dan sekiranya mereka mengambil salah satu pada solusi yang ditawarkan oleh My Pusaka, maka tuan-tuan juga akan dapat insentif referral. Jadi 7 manfaat yang boleh diperolehi walaupun tidak keluarkan sebarang bayaran. Okey, ingat Jadi kalau terima pautan daripada ahli-ahli My Pusaka Online, daftarlah. Tapi kadang-kadang dia nak menyenangkan kerja kita, dia tak suruh daftar kan. Okey, kita ada keahlian, boleh tak bagi nama dan email, nanti saya tolong daftar. Lagi senang, bagi je email, biar dia orang daftarkan. Kadang kita first time nak tengok benda tu, kita tak kerti. Jadi biar dia orang daftarkan, dia orang rajin. Tak apa. Ataupun kadang-kadang kita terima satu pautan tentang e-book. Pun sama, cepat-cepat daftar, sebab bila kita daftar untuk dapatkan e-book, secara automatik orang yang menghantar tu akan daftarkan tuan-tuan dan puan menjadi ahli. Jadi one shot. Dan bila dapat e-book tu jangan tak buka. Dan tu ada macam-macam nota-nota penerangan dan juga video. Okey. Jadi walaupun tak tonton ni pun boleh, bila-bila masa boleh tonton. Dalam e-book tu juga ada pautan untuk semua koleksi kuliah-kuliah sebelum zuhur ini. Jadi senang. Kita nak dapat akses, tak payah nak meraban cari Google dan sebagainya, semua ada dalam
e-book apa tu, panduan pewarisan lengkap. Okey. Jadi tuan-tuan, tindakan yang saya perlukan adalah kalau dapat orang hantar pautan e-book, cepat-cepat daftar. Ataupun kalau orang hantar jemputan untuk menjadi ahli, hantarlah, bagilah nama, handphone dan email supaya akhirnya menjadi ahli. Dan bila dia jadi ahli, explore, login, tengok apa yang ada, dan macam-macam ada di dalam itu. Okey. Dan akhir sekali, kita tengok topik kita besok. Topik kita besok adalah baki kutu arwah. Macam mana nak buat? Okey, sebenarnya topik ni nak menceritakan banyak jenis-jenis hutang arwah yang kita kena tahu dan kita kena faham dengan konsepnya, bagaimana untuk berhadapan dengan jenis-jenis hutang ini supaya tak adalah arwah ni tertinggal benda-benda yang dia masih berhutang. Okey, so sampai di sini saja untuk kali ini. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.